Okey, kita record lah. Okey, baik. Assalamualaikum semua dan selamat pagi kepada yang hadir, keluarga MBB. Okey, baik. Kita dah fokus untuk topik kita iaitu workout untuk beginner sebab kita dah tengok ramai sekarang orang yang dah start untuk workout dah, alhamdulillah. Especially group MBB fitness kita dah makin besar dah. Group MBB fitness. Okey. So apa ada soalan tak yang mana baru nak workout apa semua ke, ada halangan ke, cabaran ke, macam mana ke? Saya tengok siapa lagi dah ni. Tuan Jo, macam mana Tuan Jo sekarang ni? Kondisi badan. Workout macam mana Tuan Jo? Sini angkat gambar mama ni. Angkat gambar mama ni. Halo, Assalamualaikum Tuan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bolehlah sikit insyaAllah. Itu hari dapatlah 5 kilo. Oh, dapat 5 kilo? Okey, sangat tu. 5 kilo macam mana steady buat 5 kilo? Sikit-sikit badan tak? Tak ada sakit. Penat pun tak adalah penat sangat. Cuma Tuan Razman cakap saya punya heart rate tu tinggi sikit lah. Heart rate tu jam kot, sebab jam kot. Dia hari tu saya ada nampak mesej dia sebab jam ada dah. Mungkin lah kot. Ke jam, jam ke apa, dia kata saya pun lupa ada seorang tu pasal jam. Tapi tak apa. Kita tapi badan sakit tak? Sakit ke pinggang sakit lah? Tak ada. Semua okey. Maksud dia tak push badan lagi tu. Lepas ni mungkin push lah. Okey. Dia sebab kalau kita push, nanti kita start dia sakit. Dia kalau macam jogging lah. Macam kita jogging, kita buat jogging saja. Kita running. Okay. Apa yang nak sakit? Dia nak sakit depan paha ni. Depan paha kita ni dengan kita punya pinggang dia nak sakit. Lepas tu pinggang tu kalau saya buat stretching dia rasa sakit sikit lah. Rasa sakit sikit lah. Lepas tu apa dia nak berangin, dia nak jadi berangin balik. Tiba-tiba kan dia sakit paha, lepas tu dia nak sakit belakang balik. Lepas tu badan nak start berangin. Itu maksud kalau mula kita push lah. Itu mula kita push. Dia reason dia senang saja sebab macam kita nak kita nak recruit kita punya muscle baru kan. Okey. Sebab bila kita saya lukislah senang lah. Okey lah. Okey. Okey, baik. Bateri ni 12%. Okey, boleh hidup. Alright. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Tuan Razman. Okey, baik. Ini berapa bulan? Ini 8. 8 dah. Hari Ashura ini, siapa puasa baguslah. Saya bangun tidur tadi dah makan apa semua baru teringat Allah tak puasa aku rupanya hari ni kan. Tak puasa macam mana kan. Okey, baik. Apa untuk Tuan Jo, especially untuk orang yang baru running lah, baru running. Kalau walking dia tak terasa sangat. Ini untuk baru running. Baru running ni kita kata jogging lah. Apa beza jogging dengan running lah? Tuan Razman? Ya. Saya pernah tanya soalan ni dulu dekat grup tu. Dia ada macam dia punya strike ada kaitan dengan kiraan kita punya panjang langkah, dia punya pace, dia punya adalah kiraan dia tu. Strike dia kecil lah senang kata. Strike dia besar lah. Kalau ni strike dia besar. Kalau jogging strike kecil. Strike jogging strike dia kecil. Kalau contoh kalau macam saya lari, kalau untuk buat macam pace 4 tu memang strike kena 120 ke atas. Tapi dia punya cadence
saya lebih kurang banyak bila saya running dengan jogging lebih kurang banyak ya kalau cadence per minit tu. Tapi dia punya stride tu yang membezakan. Okay. Strike dan cadence. Okay, tak apa, kita tak mau masuk untuk technical term sangat lah. Kita sekarang MBB kita simplify kan. Kita kata running dan jogging ni sama saja. Boleh kata. Kita simplify kan. Okay, baik. So mana yang baru start untuk running ataupun jogging, apa yang akan berlaku? Dia akan sakit untuk kawasan paha dulu. Paha dengan pinggang. Pinggang belakang. Pinggang belakang. Lepas tu kot kalau nak lebam. Ni kalau nak lebam, bahagian betih. Betih dekat tulang. Ke tulang. Okey. Yang ni antara 3 benda awal yang akan berlaku lah. No? So kalau sakit bahagian ni, sakit, dia nak jadi kembung balik. Dia nak jadi berangin balik badan. Berangin badan. Ini dikaitkan dengan kita punya, okey baik. Bila kita macam running, kita orang kata kita push badan lah, push badan. Dan bila tengok dekat kita punya macam report kita running, iaitu dia ada fasa warm up, fasa apa lagi? Ada 4 fasa. Zone. Okay, dia ada fasa warm up, lepas tu fasa fat burn, lepas tu fasa cardio, lepas tu fasa peak. Okay, 4 fasa ni 1, 2, 3, 4. Okay, untuk warm up dia menggunakan kita punya kebolehupayaan jantung kita. Ni kiraan dia mengikut umur lah. Mengikut umur. Dia pakai MAF lah. Maximum aerobic function kita MAF. So untuk yang baru yang belum tahu maximum aerobic function untuk diri masing-masing, senang sahaja. Kita ambil 180. Tolak umur kita sekarang. Tolak umur. So macam umur saya, contoh 180. Saya tolak 37. So saya punya MAF saya adalah 144. Ni saya punya MAF, maximum aerobic function. So macam warm up, dia akan pakai untuk fasa untuk warm up punya phase, dia 0 sampai ke 59% kita pakai kita punya heart rate kita. Untuk fat burn, dia dalam 113 fat burn. 113 kepada 140. 113 sampai 40 pula. 113 sampai kepada 70. 113 pula. 113 pening lah Dia daripada 60 sampai ke 74% saya punya heart rate. Untuk kardio pula 75 sampai 84%. Untuk warm up pula adalah untuk peak, kita punya peak performance kita guna 85 sampai 100% lah. Kita punya kebolehupayaan jantung kita. So untuk macam saya punya ni saya pakai app Zone nama dia. Apps yang saya pakai untuk calculate saya punya heart rate ni saya pakai Zone. ZONES nama dia Zone. Boleh download lah. iOS ada, Apple Store pun ada. Okay. So untuk macam saya, warm up saya dia dalam 0 sampai 112 BPM. Lepas tu untuk fat burn saya 113 sampai 140. Untuk saya punya cardio 141 sampai 158. Untuk saya punya peak performance adalah 159 sampai 187.
Okey. Yang ni penting kita ada kita punya tracking device lah. Kita punya health tracking app, kita punya smartwatch lah senang kata, smartwatch. Ni penting untuk kita punya smartwatch. So invest lah dekat smartwatch lah. Kalau untuk pengguna barang Apple macam saya, dia ada Apple Watch sajalah. Tapi kalau untuk macam pengguna Android ni macam-macam ada. Yang ni boleh minta Tuan Razman suggest lah yang mana paling bagus sekali. Boleh buka kedai smartwatch lah ni. Tuan Tak, Razman. even pakai iPhone pun, macam saya pakai iPhone tapi saya guna jam Coros. Boleh guna juga. Pun Garmin, boleh guna apa juga. semua tak masalah. Coros pun boleh juga. Tapi invest lah sebab kalau jam ni tak betul, jam ni gila, kita beli jam murah, dia jadi gila. Yang ni penyebab berlakunya anxiety lah. Anxiety macam-macam. Lagi dia punya bacaan heart rate yang menggila lah apa semua, dia kacau kita punya mood pun dia kacau, so kita tak mau benda ni berlaku lah no? Sebab dia punya GPS kat jam tu main peranan juga tu. Memang kacau mood tu. Sebab kadang-kadang kita lari tempat sama asal semalam rasa jauh, ini rasa dekat kan. Dia punya distance yang dia track kan. Sebab GPS tu penting. So kita tak boleh nak track kita punya progress tu dengan betul. Dia tak seronok Dia tipu diri sendiri pun ada juga. Okey, baik. So untuk yang baru untuk workout untuk baru workout saya suggest main dekat 3 ni saja dulu. Fasa warm up, fat burn dengan cardio. Tak perlu sampai peak pun. Kita main bawah kita punya MAF senang kata kita maintain kita punya MAF. Maximum aerobic function kita. Kita main kat sini saja. Kalau term runner ni dia panggil ni bos, yang bottle peak tu dia panggil speed run, yang bottle cardio tu dia panggil steady run, yang fat burn warm up tu dia panggil recovery run ataupun slow. Recovery tu lagi simple lah. Recovery. Steady. Maaf tu Ya, heart rate saya. ke tuan? Ya? Maaf tu heart rate ke? Dia apa soalan dia tak clear lah. Silakan apa? Maaf tu heart rate ke? Maaf ni kita punya heart rate lah. Maximum aerobic function ni dia calculate, dia ikut heart rate. So senang sikit kita boleh monitor lah kita punya progress daripada hari ke hari kita boleh progress. Kita boleh check kita punya kemajuan. Sebab masalah dia kalau kita tak track, itu tak seronok tu. Sebab kita tak tahu dekat mana level kita sekarang ni. Kalau kita tak track. So bila ada macam smartwatch ni, kita boleh track kita punya progress daripada bulan ke bulan. Kita tahu kita makin lama makin fit, makin lama makin laju, makin lama badan rasa macam mana, kita boleh track semua tu. So seronok lah. Seronok. Kita tahu juga lah kita punya prestasi menurun. Itu penting. Kita tahu bila kita slack, kita tahu sebab apa kita slack. Lepas tu kita tengok hari ni makan banyak, hari ni makan. Kita boleh track semua ni. Sebab kalau kita tak track benda ni, kita jadi hanyut. Kita tidak tak cukup pun impact tu dia punya heart rate. Kita tidak tak cukup, kita demam kan. Impact. Dia akan efek semua benda tu. So apa macam soalan Cik Idawati Zainuddin, bila stop exercise berapa hari nak start balik? Aduh. Kalau macam kita relax untuk macam kita push hari tu, kita push betul-betul. So lepas tu bangun esok tu rasa sakit badan apa semua, relax. Relax 2 hari macam tu. Relax dan 2 hari. Lepas tu dah rasa macam dah tak sakit apa semua, start balik running. Udah macam tu je lah. Ataupun bila dalam fasa recovery tu boleh juga. Nak lari slow apa semua, nak bawa keluar peluh apa semua pun boleh. Orang kata recovery run lah. Recovery run main dalam dekat warm up dengan fat burn lah. Kita lari relax, tenang-tenang. Tak ada masalah. So, berbalik kepada kita punya cerita, bila kita sakit badan, macam sakit
macam kita hari tu kita baru first time running. First time kita running, lepas tu esok tu kita akan sakit paha, sakit pinggang, tak boleh nak tidur, malam apa semua. Yang tu sebab kita push lah badan kita. Okey, tak ada masalah kita push badan ni. Cuma kita kena ingat, bila kita push badan dia akan jadi micro tear lah. Micro tear dekat kita punya muscle. Luka kecil-kecil dekat kita punya muscle. Yang ni penting lah. Luka kecil-kecil ni memang sangat-sangat penting untuk kita nak rekrut muscle baru. Baru badan kita akan jadi lagi kuat. Tapi untuk nak rekrut muscle baru ni tetap pakai histamin juga. Tetap pakai histamin juga. Masa? Mana dia ni? Boleh tak pergi klinik ke? Ni bukan ni dangerous apa kat situ. Sekejap. Okey, baik. Histamin. Histamin ni sebab tu kalau macam kita workout, orang kata bagus untuk boost kita punya immune system. Sebab apa dia bagus untuk boost immune system dia? Sebab mast cell kita akan trigger untuk penghasilan histamin. Histamin ni digunakan untuk kita punya immune. Time ni lah kalau ada sebab tu orang kalau macam dia workout dalam berkala apa semua, badan dia susah nak sakit. Tapi kena makan bagi betul juga lah. Kalau makan sampah, dia workout kuat, lagi sakit kuat. Tapi kena jaga makan lah. Dia tak boleh lah nak kata dia workout kuat, lepas tu boleh makan McD lah, KFC lah, makan Maggi 24 jam semua. Lepas tu nak badan dia jadi kuat. Tak boleh, dia mustahil macam tu. Dia macam kalau kita jadi kereta, lepas tu kita bubuh minyak yang tak berkualiti, bubuh minyak masak saja nak bagi dia jalan. Susah sikit lah cerita dia kan. Tak boleh lah macam tu. So tak boleh lah. So baik. So bila kita keluar histamin untuk kita punya immune recovery, dia juga digunakan untuk buat otot. Untuk panggil rekrut muscle, untuk panggil rekrut muscle fiber baru. So yang ni akan menyebabkan jadi kalau orang tu macam perut dia problem teruk kan. Perut dia problem teruk lagi ataupun dalam nak recover perut, dia akan jadi histamin intolerance. Histamin intolerance. So trigger, jadi histamin intolerance dia nak bloated balik lah. Awal-awal tu kalau workout kuat, dia nak bloated, dia tak boleh nak tidur malam. Ini perkara biasa lah nah. So kalau jadi macam ni, rest lah. Jawab ubat dia, rest sajalah. Rest, bagi masa kita kuat balik semua. So benda ni hilang lah. Itu je lah. So jangan panik. Kalau berlaku benda ni jangan panik. Relax saja. Kita tahu, okay, aku baru lepas workout, aku ada luka-luka kecil dekat punya otot. So otot aku nak jadi kuat. Badan aku akan produce histamin lebih sikit. Dan aku tahu juga akibat perut aku ada masalah gas angin lagi. Aku ada masalah SIBO. Aku tak boleh nak hasilkan DEO yang mencukupi, diamine oxidase. Diamine oxidase, satu benda diamine oxidase. Diamine oxidase ni major dihasilkan dekat kita punya usus. Okay. So kalau kita ada masalah SIBO, diamine oxidase kita akan kurang. Diamine oxidase ni kerja dia untuk mengurai histamin. So kalau dia kurang, histamin tengah naik banyak, dia akan jadi histamin intolerance, dia akan kembung, dia akan nak trigger anxiety, dia akan nak trigger macam-macam benda lah. So kita tak maulah benda tu berlaku. So untuk awal-awal tu kita fokus kepada ini sahaja dulu, fasa 3 ni saja. Tak perlu nak sampai lebih pada kita punya MAF. Kita kekalkan kita punya MAF tu. So mainlah dekat warm up, fat burn, cardio. So bila kita nampak heart rate kita tinggi sikit macam dia naik. Contoh saya bagi macam saya punya MAF saya 143. Saya boleh push badan saya sampai 158. So saya main dekat 158 tu, heart rate saya 158, 150. Saya main dekat situ saya untuk tak mau bagi nak jadi muntah. Sebab kalau macam saya push terus sampai saya punya peak kan, saya push terus dekat saya punya peak, lepas tu saya main dekat peak tu lama. Contoh saya main dekat peak tu dalam 25 minit. Saya push saya punya badan 25 minit, saya main dekat peak tu 25 minit. Apa yang akan berlaku? Saya akan muntah.
Saya akan muntah lah. Muntah, krem perut. Krem perut. Sebab apa jadi berlaku macam ni? Sebab apa kalau macam orang tu, macam saya punya peak, saya ada limit saya dekat sini. Tuan Razman punya peak, dia jauh lagi pada saya. Sebab Tuan Razman punya stamina dah banyak dah compare dengan saya. Dia punya muscle dia pun dah tune dah untuk nak running banyak tu. Kalau macam saya masih sayang ni, kalau lari macam tu, saya muntah. Saya muntah dengan cramp perut. Perlu tahu, bila kita exercise, mast cell kita, MAST, ini sebahagian daripada kita punya immune lah, sebahagian daripada kita punya sistem darah ni apa semua, dia akan produce histamin. Histamin. Guna dia untuk melebarkan kita punya saluran darah. Melebarkan saluran darah untuk bawa oksigen. Oksigen kepada kita punya sel lah. Oksigen kepada sel untuk kita boleh tukarkan kita punya glycogen ke, kita punya gula simpan dekat kita punya muscle untuk ditukarkan ke glukos lah. Untuk boleh guna sebagai sumber tenaga. Sebagai sumber tenaga badan. Okey. Yang ni yang bila kita exercise, kita rasa macam badan tu rasa panas apa semua sebab dia buka kita punya saluran darah. Histamin punya kerja lah tu. Histamin punya kerja. Dan histamin juga kerja dia kecutkan tisu lembut. Kecutkan tisu lembut. Paru-paru, otak perut. Sebab apa dia buat macam ni? Untuk tak mau bagi kita push sampai habis melampaui keupayaan tubuh badan. Keupayaan tubuh badan. Senang kata untuk tak mau bagi jadi injury lah, tak mau bagi injured. Tak mau bagi injured. Itu kerja dia histamin ni. Kalau contoh macam orang yang lama tak exercise, lepas tu baru exercise, dia tak boleh lari jauh pun. Dia tak boleh lari jauh pun. Contoh macam itu saya join untuk program orang kata merentas desa lah, sekolah anak saya buat. Taklah merentas desa, apa-apa pusing taman macam tu je, pusing taman, pusing universiti, balik track 5 kilo saja pun. Okey. Saya tak ada masalah pun running 5 kilo tu bagi saya ada satu perkara yang mudah lah. Running 5 kilo. Kita hari-hari running 5 kilo. Macam perkara mudah lah. Tapi ada parents yang baru lari, baru kan berapa tak sampai 1 kilo pun dah senak perut dah. Ada yang muntah lah apa semualah. Macam-macam cerita lah senang kata. Sebab masalah ni lah. Benda ni. Sebab benda ni. Dia tak cukup untuk dia punya diamine oxidase. Sebab kita tahu selari dengan peningkatan jumlah otot kita, selari dengan peningkatan kita punya muscle, kita punya diamine oxidase pun akan meningkat sama. Sebab tu dalam MBB ni saya tekankan untuk kalau dah okey dalam 80%, 70% dah okey apa semua, jangan lupa untuk workout. Untuk nak tambah workout lagi tu ambil lah HPD, Macrobal apa semua untuk bagi improve lagi. So itulah ceritanya Yana. HPD itu sangat penting lah untuk kita build muscle baru kita. Vitamin D dengan magnesium. Sebab kalau kita lagi banyak kita punya otot, lagi orang kata tubuh badan kita akan lagi orang kata efisien untuk menggunakan tenaga. Efisien untuk menggunakan sumber tenaga. So dia tak push badan makin penat sangat. Kalau kita kurang berotot, kita push badan dia masuk stres, habis. Itulah ceritanya. So ada soalan tak apa-apa? Ya, soalan, kita tengok soalan. Cuba ada soalan silakan. Okey, baik, tak ada soalan lah. So workout yang paling saya sarankan untuk permulaan adalah nak buat weightlifting pun boleh juga. Weightlifting pun okey juga buat muscle.
Satu lagi running lah. Ikut mana yang minat lah. Kalau macam saya sekarang ni saya tahu saya tak suka running, sebab tu saya running. Sebab running ni berat bagi saya. Saya kalau ikut fitness, saya lagi fit daripada umur saya 18 tahun dulu. Sebab belah-belah dulu saya tak pernah lari pun, lari sakit perut kan. Itu yang menang itu tu kan. Itu menang. Lawan dengan cendol-cendol. Bukan lawan dengan orang kata Razman, kita kalau join cendol jugalah kan. Ni lawan orang cendol, mestilah menang. Maksudnya luar biasa lah tu. Malu lah. Sebab saya masuk pun ingatkan nak jalan bodoh saja, tapi apa isteri cakap, menang ni dapat medal lah. Dapat medal. Lari terus aku bawa stroller tu. Jangan kata ada medal kan. Kalau medal kita lari sungguh-sungguh. Betul-betul. Okey, baik. Weightlifting. Tuan Razman dulu start dengan macam mana Tuan Razman? Bercerita sikit kat depa ni. Untuk yang baru. Saya start dulu. Okay, ni saya cerita pada first day lah. Maksudnya bila saya mula-mula MBB tu memang badan saya cabi lah. Lepas tu bila dah start MBB apa semua, badan dalam sebulan pertama hampir drop 8 ke 9 kilo lah hilang. Dan waktu tu lah tuan advice saya start workout. So apa yang saya ada kat rumah waktu tu saya workout lah. So cuma apa yang saya buat sepanjang 4 bulan pertama, 4 ke 5 bulan pertama, memang saya hanya buat weight training saja. Tapi kebetulan saya memang ada alat lah saya buat. Tapi saya buat hari-hari. Saya buat hari-hari. Memang saya cakap memang sampai bini pun dah bising lah. Saya hari-hari dia workout. Tapi dia jadi macam bila kita buat hari, dalam masa sama yang Tuan Azhar explain kan, bila kita ada masalah penghadaman, lepas tu dan berat kita akan susut sikit-sikit kan. Tapi dalam masa sama saya juga buat training waktu tu, sambil-sambil kita nak recover daripada masalah penghadaman. So memang sebulan lepas tu saya buat, yang best dia badan dah start nampak shape. Walaupun dia susut, lepas tu badan dah start nampak shape. Lepas tu memang makin bulan energi tu makin banyak. So kita tambah repetition dan kita tambah weight. 5 bulan pertama saya tak buat kardio langsung lagi. Cuma mungkin elemen kardio saya tu mungkin saya dapat sebab saya banyak buat repetition. Lepas tu waktu rehat between set tu saya kurangkan. So habis je set saya buat, lagi kan. Okay, lepas tu selepas 5 bulan tu bini ajak jogging. Jom teman dia jogging. Lepas tu saya start jogging. Memang dalam first time nak jogging macam dah lama dah tak buat, tiba-tiba nak buat jogging memang walaupun saya workout still ada rasa dia punya penat. Lepas tu pace dia memang tak boleh laju pun, mungkin sebab kaki pun tak boleh nak adapt lagi, kita nak lari laju dan sebagainya. Pace pun 9-10 kat waktu tu. Lepas tu pun tak boleh buat long distance pun. Sekilo je lah, sekilo lebih sikit kan. Tapi lepas tu macam dah seronok pula jogging, saya start juga buat hari-hari. Bukan buat hari-hari lah, selang 2 hari, selang 3 hari. Lama kelamaan, dah menjelang 7-8 bulan, boleh kata hari-hari lah saya buat bersenam, sama ada weight training ataupun buat kardio 5 kilo ke atas, dan weight training lebih kurang sejam, maksimum lah sejam saya. So tapi yang jadi motivationnya waktu tu, sepanjang bulan kita nampak progress dari segi kita punya fitness level memang meningkat lah. Lepas tu dengan tidurnya, minyaknya apa semua. Lepas tu yang seronoknya, kalau kata waktu tu memang saya pun perut duk pegang lagi. Bila badan berangin je, saya masuk bilik gym, saya workout. Lepas tu terkentut sendawa. Ataupun kalau rasa berangin je, saya pergi jogging. Memang sambil satu jalan tu, asyik dengar kentut saya lah kalau kata ada orang lain kat belakang kan. Tapi memang puas lah. Itu yang jadi saya seronok nak buat hari-hari tu. Selain pada progress tu. Sebab memang angin pun keluar sekali. Itu yang syok. So biasalah bila dah 7-8 bulan buat, dia jadi ketagihan je lah. Dia dah start ketagih, dia jadi tak boleh nak tinggal lah. Dia tak boleh nak tinggal. Sampai sekarang dah 2 tahun lebih. 2 tahun 3 bulan, 4 bulan. Alhamdulillah. Cakap istiqomah tu masih ada. Sampai sekarang. Okay, weight training apa yang Tuan Razman selalu buat masa mula workout tu? Saya kebetulan rezeki saya sebab 8 tahun lepas memang saya ada beli barang gym. Lepas tu buatlah kot setahun, lepas tu tinggal. Badan dia gemuk balik. So saya baik tak buang lagi benda tu. Masa tuan-tuan cakap suruh workout tu,
Saya tengok dalam bilik gym saya memang dah berabuk-rabuk lah. Dah semua saya kemas, saya lap balik. So saya start lah pakai alat saya tu. Weight training apa yang Tuan Razman, apa yang apa depa nak tahu sekarang ni, apa yang first buat sekali, apa yang first boleh buat. Saya ke? Cadangan? Cadangan. Okey. Untuk weight training memang dah ramai pun saya advise dalam group FPP Fitness tu. Kita tak perlu start lagi nak beli alat apa-apa semua. Just kita nak build kita punya fundamental untuk kita punya asas strength badan kita lah. Kan? So saya cadangkan start dengan push up. Buat 3 rutin ni dulu, push up, crunches dengan squat. At least dia cover the whole body lah. The whole body untuk kita build kita punya asas je dulu. Sebab apa? Sebab setengah orang terus nak pergi buat pull up, terus nak pergi kat dumbbell berat-berat tu semua. Memang last nanti dia sakit badan, terlebih sakit badan, lepas tu dia jadi tak larat, lepas tu jadi mood, tak ada mood apa semua, dia jadi dah tak mengulang dalam benda tu. Sebab tu saya bagi satu rutin yang senang ni buat tanpa alat pun. Boleh buat di rumah pun, tanpa pergi gym pun. Start dengan tu dulu, selalu saya cakap kalau dah steady, contoh saya bagi push up 10 repetition, 3 set, crunches 10 repetition, 3 set, squat 10 repetition, 3 set, try buat hari-hari ataupun 2 hari sekali. Bila sampai dah rasa steady, then kita sembang lain. Kita mungkin boleh upgrade lagi intensity ataupun rutin lain dan sebagainya. Sebab bagi saya kalau kata asas tu kita tak kuat lagi, dia jadi payah tau. Sebab itu yang orang susah nak maintain tu. Sebab tiba-tiba tu nak buat macam-macam lepas tu dia tak boleh maintain lah. Kita nak konsistensi tu. Okay, baik. So push up 10 rep kali 3 set. 3 set. Crunches 10 rep kali 3 set. Squat 10 rep kali 3 set. Buatlah yang ni dulu, no. Sebab apa, fokus kepada apa yang kita rasa kita boleh buat. Kalau macam pull up memang tak idak lah boleh buat. Pull up ni advance dah. Pull up apa lagi macam dia macam even push up pun dia ada macam-macam variation. Dia ada diamond push up, dia ada white push up, dia ada macam-macam jenis push up, spike push up, macam-macam variation. Tapi kita ambil yang paling simple saja dulu. Push up, orang kata push up bodoh lah, orang kata pumping bodoh lah. Nanti kita kena buat video juga benda ni bagi orang nampak macam mana kan. Ada Tuan Mio dulu dah buat dah untuk push up simple ni. Kalau tak boleh buat push up yang betul-betul push up ni, buat push up yang style apa, tahan dengan lutut dulu. Tahan dengan lutut dulu. Dia sama ada tahan dengan lutut ataupun push up yang kita pegang kursi tu. Kita pegang macam kita ada sofa, kita pegang sofa kat tangan, kita pegang sofa, kaki kat bawah. Still okey juga kan. Sebab dia still tak guna full body tapi still okey untuk start lah. Kita untuk start push up, crunches, squat sebagainya. Kita tahu untuk orang yang ada masalah penghadaman ni, selalunya hilang berat otot banyak. Macam semalam saya punya buat TikTok tu kan. Dia hilang berat otot. Hilang berat otot, orang kata hilang berat lemak apa semua. Kita mustahil untuk kalau kita ada masalah penghadaman ataupun masalah sakit ke apa semua ni, kita tak hilang berat lemak, kita tak hilang. Yang hilang adalah berat otot. Berat otot kita hilang banyak. Lemak dengan air disimpan. Lemak dengan berat air disimpan. Lemak, berat air disimpan. Sebab kita tahu kalau mood kita masuk dalam mood simpatetik dominan, kalau kortisol kita tinggi kan, so high kortisol tinggi, apa yang akan berlaku? Kita akan loss muscle mass. Muscle mass ni kira berat otot kita lah. Lepas tu kita akan kita akan simpan lemak dengan berat air. Ini simpan. Lemak ni akan digunakan bila kita dekat-dekat nak mati dah tu, baru dia guna. Ini untuk orang yang badan stres akibat penyakit, dekat-dekat mati tu baru dia guna. Dah tak makan 2-3 hari tu kan. Dah tak boleh makan ke apa, baru dia guna. Sama juga berat air disimpan. So problem utama adalah kita hilang berat otot. So macam mana pun kita kena rangsang balik penggunaan otot tu untuk buat balik. Kita tahu
banyak kita tahu, bukan kita tahu MBB ni tahu lah kan. Untuk muscle untuk nak bina otot macam mana pun, masalah SIBO ke masalah tulang belakang tu apa saya stres lah, tiga stres utama tu lah, iaitu fizikal, emosi dengan kita punya makanan. Kita kena soft tu dulu. Baru kita punya muscle mass akan meningkat. Kalau kita tak soft ni, muscle mass kita kurang lah meningkat. So kita soft dulu. Kalau kembung tu, kita kurangkan kembung kita dulu. Kurangkan kembung, ambil alpha apa semua, HPD, Garibirizin, Microbial semua tu. Lepas tu praktis MBB untuk kurangkan SIBO ni je pun. Untuk kurangkan SIBO. Dah dapat 80%, 70% tu kan, dah rasa macam nak try makan tu balik. Dah macam ada idea, ni boleh tak makan? Ni boleh tak makan ni? Boleh tak makan ni? Boleh tak makan? Dah start ada idea pelik-pelik, nak makan macam-macam tu. Maksud dia dah rasa dia nak sihat lah tu. Time tu jangan duk makan macam-macam lagi. Waktu tu baru kita start workout. Sebab kalau saya tahu, kalau orang tu dia tanya saya benda gambar pelik-pelik, tepung, ni kek ni tak ada gluten ni, boleh makan tak ni? Kek ni pakai tepung ni. Saya tahu dia nak sihat dah tu. So saya kata okey, baik, sabar dulu, kita workout dulu. Workout dulu untuk bina kita punya muscle mass. Bila kita masih muscle mass, dia akan improve lagi kita punya condition. Kita boleh, otak kita lagi clear, boleh fikir bukan mengarut. Kita dah ada hormon dopamin dah rasa badan tu dah selesa. Baru kita introduce balik kita punya baru nak tambah lah sikit benda-benda pelik-pelik dan kita punya diet tu tak ada masalah lah. Tapi bagi dapat tu dulu. Bagi dapat tu, ada Tuan Razman post dekat ruangan chat, incline push up. Kak Milah minta. Okey, baik. Okey, untuk Cik Syah, Tuan Razman, workout time tu tengah kepala melayang ke? Mana kita kepala melayang, kita nak workout pun tak boleh. So selalu kepala melayang ni sebab vertigo, sama ada acid reflux ataupun histamine intolerance lah. So sebelum workout tu, nak bagi workout boleh tahan lama, tak sesak nafas, tak panik time workout tu, minum air dulu. Lepas tu urut bagi sendawa apa semua, bagi nafas bagi lawas, lepas tu workout lah. Kalau tidak segi workout tu melayang, lepas tu heart rate kita naik. Lagi nak panik, lepas tu nak kawal ambulans lah kutip. Tak maulah macam tu kan. Benda kita boleh avoid, kita avoid. So antara petua untuk boleh workout dengan tenang jiwa, minum air dulu. Tak kira nak minum air manis ke, air ais ke apa semua, minum lah. Tapi tak boleh lah benda macam Milo, Holic, Vico pun semua susu, tak boleh lah. Lepas tu kita urut bagi sendawa satu badan. Bagi nafas boleh lawas dulu, nafas lawas sedap, baru kita sambung workout, baru kita workout. Dan untuk yang baru tu, kalau yang baru tu kita dah urut semua, dah nafas lawas dah tu, tapi baru lari tak sampai 1 kilo pun, 500 meter saja pun dah nak sendawa dah rasa perut berangin, sesak nafas. Okey, berjalan balik, urut balik badan, bagi sendawa semua, bagi nafas lawas balik, baru continue balik. Kalau tidak, dah makin lama makin teruk, lepas tu rasa otak tu nak call ambulans saja kan. So kita tak maulah benda tu. Okey, baik, ada soalan tak? Dia saya nak share sikit lah. Sila. So sebab ramai orang duk WhatsApp saya tanya pasal workout apa semua. Lepas tu mostly orang banyak masalah bila badan dia dah terlalu susut dan dia nak naikkan berat badan. So dari segi pengalaman saya sendiri, masa badan saya nak susut menjunam tu, saya workout kan. Lepas tu pula ada certain orang, maksudnya dia dah susut banyak, dia baru nak workout. So dari segi dua comparison tu saya nampak bila time kita nak susut tu, lagi senang kita nak ambil masa bila compare kita dah habis susut, baru kita nak ambil masa balik, nak bagi berisi balik badan, ada tu agak susah lah. Tapi saya tak tahulah dari segi penjelasan dia, mungkin Tuan Azam boleh bagi tahu kenapa dia jadi macam tu. Sebab saya ingat lagi masa saya tengah berat dah susut tu, memang time tu saya start workout. Memang berat susut juga, tapi dalam masa tu build juga. Compare dengan orang cakap dah maksudnya dia sakit berbulan-bulan bertahun, dah kering betul, baru dia nak start workout. So bila compare dua situation tu, memang maksudnya yang pengalaman saya tu lagi mudah lah kita nak buat masa bila kita tengah nak susut. Tapi memang struggle lah sebab kita tengah tak sihat kan. Mungkin Tuan Azam boleh explain apa yang berlaku sebenarnya kalau dia gitu. Okey, dia orang kata yang ni
akses kepada maklumat itu sendirilah, akses kepada maklumat dan kebolehan kita untuk ekstrak maklumat. Benda ni orang kata macam ni lah kena kata betul lah, orang kata betul lah, betul. Betul. Dia ikut ni lah, ikut apa kita punya nak kata ikut style. Sebab saya cakap ni berdasarkan apa yang saya lalui lah, apa yang saya lalui semasa duduk konsert orang ni lah. Ikut family lah, ikut keluarga, ikut surrounding. Kalau macam Tuan Razman, kita apa orang kata ini berat ni cakap kan, kita ni orang kata betul sebab kita ada kebolehan untuk ekstrak maklumat daripada sumber luar. Kita ada kebolehan untuk buat benda tu. Dan ada orang, saya punya ni nak habis bateri pula. Ni masalah dia ni. Mana? Saya kena charge saya punya komputer ni. Sebab komputer pakai monitor besar satu, dia drain banyak energi. Dia ikut kebolehan untuk kita bahasa Inggeris tu sangat penting lah. Kebolehan untuk kita boleh masuk forum, boleh masuk banyak-banyak forum lah. Reddit adalah sumber saya yang saya pakai sebab banyak kat itu orang cerdik-cerdik sikit kan. So, banyak benda-benda ni saya ciluk pada sana dan saya praktis. Tapi kalau untuk orang yang kebolehan dia orang kata boleh bahasa Melayu saja, tak boleh nak extract sumber luar dan banyak sumber information dia percaya kepada government ni memang jaga dia, memang telah lah. Dia sebab kita macam saya pegang satu apa Steve Jobs cakap. Orang kata dunia ni diperbuat daripada orang yang lebih kurang pandai macam hang. Tak ada pun orang tu genius, super ke apa, semua tak ada pun. Semua orang sama saja, lebih kurang sama kebijaksanaan. Cuma apa yang membezakan dia adalah kebolehan untuk dia nak ciluk maklumat tu saja dan digunakan untuk kuliah dia. So ramai yang mana sebab kita yang mana daripada keluarga MBB kita ni ada yang dilahirkan dalam keluarga yang orang kata tak mementingkan pelajaran pun ada, ramai macam tu. So depa ni terperangkap dengan apa yang maklumat yang sedia ada sekarang. Maklumat yang sedia ada sekarang mana boleh pakai? Semua tak boleh pakai pun bagi saya, outdated dah. Outdated, masuk ketinggalan zaman. So depa sebenarnya rajin, praktis tapi praktis benda yang tak betul lah. Praktis, lepas tu depa down macam kena tipu banyak kali, kena tipu banyak kali, lepas tu dia tak percaya dah. Yang ni apa yang berlaku. So bila macam MBB buat satu cara yang orang kata memang bertentangan dengan konvensional punya wisdom, susah untuk depa ni nak percaya. So bila susah nak percaya, depa ni tak praktis pun. Kita bagi tahulah banyak kali pun. Even bukan workout saja. Kita bagi tahu even daripada cara makanan pun kita bagi tahu. Kita bagi link, kita bagi link pun link YouTube pun, link research paper apa semua. Dia tak boleh nak comprehend benda tu, tak boleh nak faham. Kita bagilah macam mana pun. So sebab tu saya sekarang ni cuba yang macam testimonial tu saya bagi bukan untuk ni pun, sebenarnya tak perlu testimonial apa semua. Tapi perlu untuk nak convince kita orang Melayu kita ni, untuk orang Malaysia ni suka benda-benda macam tu. Baru dia boleh convince sedikit untuk nak praktis benda tu. So, saya terpaksa buat. Saya tak suka testimonial screenshot ni meluat aku kan. Tak suka. Tapi dah itu keperluan untuk nak mengajak orang praktis benda tu, saya terpaksa buatlah. Lepas tu dia pun buatlah slow. Dan untuk menjawab soalan Tuan Razman, sebab apa yang mana apa yang dah letih, yang mana yang aku kering susah nak buat workout, dia sebenarnya berbalik kepada apa pemahaman satu perkara tu sendiri. Kalau dia tak faham benda tu, kita explain lah macam mana sekalipun, dia takkan buat. Walaupun kita kata buat macam ni, kita explain semudah kata kita buat macam ni untuk dapat result, dia takkan buat.
So apa yang boleh kita kena basuh hari-hari ya. Itu yang ada grup MBB Fitness tu. Untuk nak basuh hari-hari ya, basuh. Kita racun orang ni supaya workout. Itu je cara yang terbaik. Dia fikir juga, macam saya nak buat video workout proper apa semua kan. Tak lekat. Itu yang lah kali cara terbaik adalah racun hari-hari. Macam Tuan Razman buat lah. Racun hari-hari. Racun. Sebab saya pun kena racun tu kan. Orang lain pemalas macam mana pun kena racun lah. Lagi satu, dia family dengan surrounding kita. Supportive tak supportive. Dia beza tak. Dia macam orang ada income berpendapatan rendah, orang berpendapatan tinggi. Apa yang membezakan dua ni ada jurang tu? Sebenarnya bukan. Dia sebenarnya adalah macam mana orang tu dididik pada kecil. Itu saja yang membezakan dia. Itu saja. Bukannya ada beza apa semua pun. Beza dia itu semangat. Semangat untuk kekal, orang kata, kekal on track. Saya cakap ni bukan nak mengata orang ke apa semua. Sebab saya dah buat benda ni dah lama dah. Saya dah tengok dah. Kalau orang ni macam golongan orang kata T20 lah. Orang ni dah ada kerja macam ada seorang lagi macam Tuan Razman, ada seorang Nasir. Tuan Nasir ni pun kerja programmer juga kan. Lepas tu ada orang macam arkitek, engineer apa semua ni. Senang nak belah. Maksud dia senang nak belah adalah bila kita bagi tahu satu benda, dia akan buat research sendiri. Kita bagi link ke apa semua, research paper ke, journal ke apa semua, dia boleh baca sendiri kan. Lepas tu dia dapat keyakinan daripada situ. Lepas tu dia boleh praktis. Dia boleh praktis tu sebab apa? Sebab untuk nak graduate mengaji tu sendiri, dia perlukan istiqamah. Dia bukan boleh candoi macam tu saja lepas tu tinggal. Tak graduate dah macam tu. Dia kena ada istiqamah. So benda tu dia dah praktis dah. Dia ada jiwa dia dah. Dia boleh istiqamah. So dia senang nak achieve result tu. Compare dengan orang yang berpandang rendah ni. Lack dia satu dekat istiqamah tu. Kalau dia boleh pegang istiqamah tu, insya-Allah apa-apa saja dia buat dalam dunia ni dia akan berjaya. Itu cerita dia. So kalau macam dia sebenarnya berbalik kepada pola cara fikir lah. Ada customer saya yang kuih kering dah apa semua kan. Tapi sebab dia punya background macam ni, dia boleh belajar macam ni apa semua, dia boleh recover. Ada yang kuih kering dah, tapi background dia macam ni, saya tengok cara dia message pun, saya dah tahu dah orang ni susah nak belak ni, susah nak suruh dia buat apa ni, susah ni, sebab dia tak faham apa dia buat ni. Yang ni kena, orang kata dietec tu kena, sangkut lah pula. Sangkut lah saya, sangkut. Video sangkut. Suara okey. Suara dengar, tak apa, video sangkut tak apa. Kena cuci dia hari-hari lah, kena basuh hari-hari lah, basuh hari-hari sampai dia dapat result sikit. Bila dia dapat result, dia ada boost dopamin dia, baru dia boleh jaga, baru dia semangat nak buat, baru dia datang semangat nak belajar. Dia semangat nak belajar apa yang kita buat sebab dia baru start nak yakin. Macam tu je cerita dia. Istiqamah dengan background, dengan family. Ada family yang jenis tak supportive langsung pun ada juga. Nampak mamat ni dah kering dah, lepas tu hari-hari cakap tak pergi kerja lah, tak buat ni lah, tak buat tu lah, sakit lah. Lepas tu dengan apa jenis-jenis mulut puaka ni, kata uish ni sakit kawan tu dah tahu dah macam tu. Orang ni dah anxiety, datang selamba je cakap sakit ni lah, cancer itulah, inilah. Lagi kawan tu down. Yang ni kita punya surrounding pula. So kalau macam ada mulut-mulut puaka ni, kita terajang saja keluar daripada kita punya circle. Macam tu cara saya hidup. Memang tak elok pun cara saya hidup ni buat. Sebab tu saya punya circle ni sangat-sangat kecil. Kan? Yang mana saya tak suka, saya terajang saja daripada kehidupan saya. Saya kata buat apa aku fikir orang macam ni yang buat menyakitkan hati kan. So hidup ni kena seronok. Baru kita boleh achieve apa yang kita nak achieve. Okay, so kita tengok. Assalamualaikum tuan. Reflux disebabkan histamik juga ke? Bila nak jogging berbasikal mesti reflux berlaku, terutama dia tekan dekat kerongkong perut. Cara mengatasi okey. Betul, soalan Tuan Faiz ni saya suka. Soalan cerdik ni. Okey. Cetirizine dia memang membantu untuk bagi kita tak reflux time jogging tau. Memang. Yang ni memang proven lah, memang proven sebab ada paper mengenai ini. Iaitu
pengambilan ubat antihistamin semasa kita buat workout. Ya, betul, dia boleh mengurangkan kita punya ni, tapi badan tak panas ha. Dan kita tak boleh push badan. Sebab apa? Sebab bila kita ambil buat antihistamin, kita kita bagi badan kita, orang kata, kurang aktif pada histamin ni sendirilah, ataupun blok penghasilan histamin ni. Apa yang akan berlaku? Kita punya blood vessel tak boleh nak mengembang, kita tak boleh nak bawa oksigen, kita tak dapat benefit untuk pembentukan muscle baru, kita tak dapat benefit untuk kepada imun kita sebab dia tak trigger histamin. Tapi kita tak reflux lah. Itu je beza dia. Kita tak reflux lah. Dan sama juga ada juga paper untuk pengambilan proton pump inhibitor PPIs sebelum workout. Pun ada juga benda yang sama berlaku. Tapi kita tak dapat benefit pada workout tu lah. So kita tak maulah benda tu. Kita nak push badan pun tak boleh. Boleh ambil tapi tak ada benefit lah. Dia orang kata menghilangkan simptom workout. Ya, betul lah, simptom workout. Sebab dulu ada agak orang kata satu penyakit, satu condition autoimmune lah, allergic kepada workout. Apa atas nama dia lupa dah. Dia ada certain term dia lah. Orang ni tak boleh workout, lepas tu dia ambil ubat antihistamin sebelum workout. Boleh workout, tapi dia tak ada muscle growth, dia tak ada improvement kepada dia punya cardio, dia tak ada improvement kepada dia punya immune. Boleh lah. So alternatif pada cetirizine, ambil Relc. Relc pun bersifat anti-inflammatory juga, dia antihistamin juga. Cuma dia tak block terus. Yang ni untuk orang yang baru nak workout, untuk nak dapat dia punya rhythm, boleh try ambil Relc sebelum kita workout, 45 minit sebelum tu ambil lah, try lah. Salam, daging makan hari-hari tak apa ke? Tak ada masalah Tuan Faizal, makanlah. Saya pun kaki makan daging je hari-hari. Kalau tak makan daging, saya nak sembelit lah, macam tu lah, so leceh no? Saya akan sembelit kalau makan ni je, makan tepung. Saya garanti sembelit. Makan tepung, macam makan donat kan, saya garanti sebelit. Makan pizza garanti sebelit. Sebab tu benda-benda tu saya tak mau makan. Dan badan akan rasa tak selesa selepas pengambilan benda-benda tu. Saya buat 2 km je hari ni. Okey, tak ada masalah Cik Ana. Okey lah tu. Okey, baik, ada soalan tak? Siapa-siapa ada soalan ke? Tuan Hafiz ke? Dia lagi satu sebelum contoh semua dah nampak semangat dah ni kan. Semangat nak bersenam dan sebagainya kan. Kalau boleh saya advise kita invest satu untuk jam smartwatch, satu lagi untuk kasut yang elok untuk kita buat senaman ataupun especially yang berjogging. Kita jangan berkira sangat bab-bab ni. Especially kasut tu. Sebab kalau kasut sebarang-sebarang ni kita duk seronok semangat nak jogging, kalau kita buat berterusan dia mungkin kita boleh injet kita punya lutut apa semua sebab mungkin kasut yang kita pakai tu tak sesuai. Kalau boleh pergi kedai, pergi cari betul-betul kasut spesifik untuk running. Lepas tu habaq kat orang tu, kita nak kasut, kita ni jenis jogging santai-santai. Dia kasut running pula ada banyak jenis. Untuk yang buat speed ada kasut speed. Takut nanti kita beli yang speed tapi kita nak jogging santai-santai dia jadi tak sedap. Saya dah kena dulu. Mahal pula tu. So tak apa pergi kedai kasut ataupun kedai Nike, kedai Adidas, kedai Asics, beli proper kasut untuk jogging. Dan smartwatch. Beli ya 2 benda tu. Lepas tu kalau macam equipment apa semua tu sabarlah, buat body weight dulu. Betul. Body weight macam push up, squat. Buat squat tu dalam 100 pun lembek lutut dah tak larat nak berjalan dah ketak-ketak dah pun. Kalau awal-awal tu janganlah buat 100. Awal tu buatlah 30 ke, 20 dulu ke, 10 ke. Buat dulu. Asal buat saja. Dia jangan terlampau procrastinate tau. Procrastinate ni bermaksud kita terlampau fikir benda tu nak cari yang paling, orang kata, paling ultimate lah. Workout paling ultimate. Paling cepat, paling ultimate untuk beginner. Benda tu tak wujud. But workout ni benda ni tak wujud. Kita kena test dulu. Okay, apa idea ni, apa yang kita nak buat? Okay, hari ni aku nak try implement ni dalam aku punya workout. Esok buat lah. Bila kita buat tu baru kita jumpa dia yang problem. Rupanya aku tak boleh buat ni lagi. Aku susah nak buat macam ni lagi. So lepas tu kita baru fikir dengan solution.
Okay, solution dia macam ni, solution dia macam ni, solution dia macam ni. Lepas tu kita improve dari situ lah. Problem solution, problem solution, problem solution, problem solution. Kalau boleh dapat ini saja, hidup tu senang dah lah. Bermaksud bila kita ada mindset lah. Mindset untuk jumpa problem, kita solve. Kita jumpa problem, kita solve. Kita jumpa problem, kita solve. So hidup tu tak ada masalah. Masalah duit lah. Tak ada duit. Okay. Lepas tu macam mana aku nak solve problem duit ni? Aku kena buat apa? Aku kena join MBB dropship lah. Kira macam tu kan. Apa boleh juga. Cari problem solve lah. Dia masalah-masalah ni dia bukan boleh solve diri sendiri. Macam kita duduk melengung kan. Duduk melengung. Lepas tu problem solve. Hidup le. Okay. Acai berry semua yang berry ni bagus ya. Boleh makan tak ada masalah. Boleh silakan. Cik Ma boleh silakan. Kita nak minta pendapat Dr. Adri ni. Assalamualaikum Dr. Ad. Assalamualaikum Dr. Ad. Ada. Dr. Adri tak ada pula. Okey, tuan. Apa untuk cetirizine ambil sebelum workout dia membantu tak membantu? Dari segi apa tu? Daripada dia punya ketak dada lah apa semualah. Banyaklah benda yang orang kata macam krem perut ke. Dia membantu tak ambil cetirizine ni? Sebab selalunya sebab histamin. InsyaAllah boleh bantu. InsyaAllah bantu. Dia punya side effect tak? Selalunya kalau makan ikut dos dia tak ada side effect. Tak ada side effect Okey baik, tak apa. Maaf tak tanya. Acai berry. Berberry semua yang berry bagus. Bagus, tak masalah. Tuan, telur berapa yang biji yang boleh dimakan setiap hari? Ini kita tanya apa Tuan Razman lah, makan telur berapa biji sehari? Oh, okey. Saya memang dah lama memang amalkan makan telur seharian kan. So saya punya intake sehari lebih kurang 4 ke 5 biji kan. Telur ayam kampung, Sandy, apa nama telur tu? Sandy egg. Telur ayam kampung lah. Memang dah jadi kebiasaan lah, memang hari-hari lah. Kalau kata makan kat luar pun saya akan bawa telur saya tu. Telur yang dah digoreng makan kat luar. So sedap. Okey baik. So untuk telur ni makan sajalah. Tapi kalau untuk macam telur antibiotik apa semua ni, saya kan kalau ada itu saja makanlah. Nak buat macam mana kan? Sama juga macam ayam ke apa semua. Ayam ni dah lah makan pellet. Ayam, okey baik ya. Kalau macam ayam daging ni kan. Ayam daging ni dia kena harvest dia 5 minggu dia kena harvest lah. Dia tak boleh lebih daripada 5 minggu. Sebab kalau 5 minggu, kaki dia tu tak akan mampu boleh tahan tampung dia punya berat badan. Kaki dia tu patah. Dia duduk macam tu je, Kalau ayam daging ni tak harvest 5 minggu, lebih daripada 5 minggu tu. Maksud dia benda pelik, kita makan benda pelik. Kita makan benda mutant. Dia cucuk dengan growth hormone, antibiotik growth hormone sekali untuk produce ayam mutant ni. So kita expect manusia makan untuk sihat, memang tak lah. So lagi lama dia lagi gemuk lah ayam tu kan. Lagi lama ayam kan. lagi lama lagi gemuk ayam tu. So sebenarnya macam ni bos lah. Kalau kata saya pergi market, saya pilih ayam yang paling kurus. Maksudnya itu okey lah, lagi better pada ayam yang dah gemuk kan. Dia betul lah matematik tu macam tu lah. Matematik macam tu lah. Tapi kita associate orang kata untung. Lagi banyak daging tu lagi untung lah beli. Kita associate je sebab tu market kita dia ke arah macam tu dah. Ke arah tu ayam tu gemuk, betul harga murah. Ini bagus. Kalau kita beli ayam kampung original kan. Sekilo dah berapa puluh ringgit dah kan. Sekilo dah berapa 20 ringgit lebih dah sekilo sekarang kan. Ayam kampung ori dekat 30 lah. Macam tu lah. Tapi kalau Cina dia pun prefer ayam tu lagi. Kan? Kita tengok macam mana kita hargai mana satu. Kita hargai kita punya kesihatan ataupun kita hargai kita punya apa duit. So kalau duit kita tak cukup, sekarang ni memang zaman duit tak cukup pun. Kan? Kita cari alternatif lah untuk nak generate kita punya income. Tak kira lah macam mana sekalipun. Jadi MBB dropship pun bagus juga kan. Menjadi agent dia pun bagus juga. So jadi at least kita
adalah alternatif untuk dapat korek duit kat tepi. Kalau bukan telur ayam kampung, boleh ke? Boleh. Tak nak, boleh. Cuma taklah digalakkan untuk makan dengan jumlah yang banyak. Tapi kalau macam telur ayam kampung ori ni kan, telan lah satu hari nak makan tu saja pun okey, tak ada masalah. Nak makan itu saja tak ada masalah. Jadi itulah dia. Makan, kita kena select makan. Kalau kita makan betul, kita tambah dengan workout, kita memang insya-Allah kita akan jadi orang yang sangat-sangat sihat lah. Tapi kalau kita workout kuat tapi kita makan sampah, dia akan jadi penyakit kot lain. Kalau kerang tuan makan lah, tapi jangan makan kerang mati. Kerang mati memang murah. Cari kerang yang hidup. Kalau kerang yang hidup tu makan banyak-banyak, tak apa, tak masalah. Sebab kalau kerang mati, dia jenis hidupan bercengkerang ni, dia tinggi dengan histidine. Dia tinggi pada ikan. Hidupan bercengkerang ni. Bila dia mati saja, histidine dia start breakdown jadi histamin. Jadi makanan yang sangat-sangat tinggi histamin. Kalau kita makan kerang udah mati, dia makan banyak, tak ada makan banyak, makan sikit saja pun nak cerai birin. Macam juga siput lala. So kena perhati lah. Okey, baik. Untuk soalan, ada soalan tak? So kalau macam tu saya recap dulu lah untuk hari ni punya workout. Untuk workout beginner, yang paling disarankan adalah kalau nak buat weight training pun boleh, tapi kita buat pakai body weight saja dulu. Sama ada kita buat push up, kita buat squat, kita buat crunches. Tapi saya tahu untuk keluarga MBB ni mereka mesti nak yang kita kena bagi modul lah, senang noh. Kita kena bagi modul siap. Yang mana boleh ikut dah supaya tak perlu pakai kuasa tenaga otak. Ikut saja kan tu kan. Nak kena buat lah tu benda tu. Nanti kita try lah, tengok masukkanlah MBB Go nanti kan. Kau boleh setelah selit 1-2 kan. Masuk MBB Go. Lepas tu pastikan kita ada smartwatch tu, invest lah dekat smartwatch tu. Kita kutip lah duit simpan lah, duit tabung ke apa semua untuk invest kepada smartwatch. Lepas tu start sama ada nak running ke, nak buat push up apa semua ke. Tapi kena tahu, kalau untuk awal-awal ni kita akan jadi masalah histamine intolerance sebab kita stamina pun tak cukup lagi. Kita masih ada masalah SIBO, damage oxidase kita tak cukup, dia tak boleh nak breakdown histamine. So apa yang perlu buat adalah minum air dulu sebelum workout tu. Minum air dulu, lepas tu kita urut, pergi sendawa sampai nafas lawas. Lepas nafas lawas baru kita start workout. Start workout. Tapi kalau nak okey sikit, ambil sebelum workout tu minumlah real C sikit. 45 minit sebelum workout tu, at least kita taklah teruk sangat time workout tu. Lepas tu start tengok progress dan kita akan start solve satu-satu by symptom lah. Kalau saya ada simptom pening, okey, bagi tahu workout macam mana, lepas tu baru kita address satu. Sebab kalau soalan orang bagi kata, saya workout ni jadi pening lah apa semua. Saya takut nak workout lah pening. Apa cara workout yang paling bagus lah? Macam mana cara nak workout? Buat saja dulu apa nak buat. Lepas tu kita tengok simptom dia macam mana. Itu saja paling mudah sikit. Selagi tak buat, selagi tu kita tak boleh nak beritahu macam mana nak solve. Kalau tidak kami kat MBB ni, Dietech apa semua beritahu lah cara workout ini. Lepas tu sekali dia tak duduk 2-3 hari datang balik. Macam mana nak workout? Ni. Lepas tu sekali 3 hari lagi datang balik. Nak workout ni macam mana? Demam lah kami macam tu kan. Demam lah. So buat saja. Apa lagi lah? Apa lagi? Yang tadi saya terang dah untuk histamine tu, fat burn tu semua saya terang dah. Cara workout pun sudah terang dah. Berat otot pun, masalah yang akan berlaku pun saya terang dah. Apa lagi? Ada soalan apa-apa tak? Dan satu lagi, kalau untuk self improvement lah. Yang mana kurang penguasaan bahasa Inggeris tu, start lah belajar. Improve bahasa Inggeris. Ini yang saya duk terang dekat saya. Dietech pun perkara yang sama. Improve bahasa Inggeris.
supaya kita punya dunia tu dia besar. Kalau kita tak kuasai bahasa Inggeris, dunia kita sangat-sangat kecil. At least bahasa Inggeris lah paling major pun. Lepas tu boleh lah kalau nak cabang kepada bahasa Cina ke bahasa-bahasa lain boleh lah nak cabang. Tapi yang penting bahasa Inggeris dulu sekarang ni. Elok telur kampung ayam organik daging tempatan layak. Oh, ya betul Tuan Faizan, betul. Itu yang paling elok sekali. Sama juga macam kat sini ikan keli pun ada ikan keli belah, ada ikan keli padang, ikan keli liak ni. Ikan memang jauh beza lah, kualiti daging tu jauh beza lah. Ikan keli liak ni daging dia liat, ikan keli yang belah ni daging dia lembut. Dah lama kalau macam saya ni dia kerap makan ikan keli liak ni, makan daging, kalau makan daging ikan keli belah ni rasa geli geleman lah. Asal tuan, melayang saya masih teruk lagi. Dah boleh ke? Melayang. Okey, untuk Kak Zila macam mana? Melayang makin teruk, masih teruk gitu macam mana? Makan macam mana? Ada start workout tak? Ada start puasa tak? Dia tanya. Dan melayang ni waktu bila kerap? Pagi ke petang ke? Tuan. Melayang memang hari-hari lah ada melayang. Bangun Oh, ya ke? pagi. Melayang? Saya dah 2-3 hari ni workout memang melayang jugalah. Makan nasi Ah. melayang. Dia start melayang teruk tu bila start workout dah? Sejak mula-mula kena lah. Sejak Lepas mula-mula- bersalin. Sejak lepas bersalin sama je. Sama je sampai ni Tidur okey tak? Tidur semua okey. Makan selera tak? Makan selera. Buang air besar hari-hari tak? Hari-hari. Kadang-kadang hari-hari. Kadang 2 kali sehari. 3 kali. Tenaga okey tak? Tenaga ni makin okey. Tengok kalau dia bloated kan sakit badan, dia ni. Dia drop memang, lah. Tak apa, kalau macam tu okey. Kalau macam tu okey je. Tak ada masalah pun, cuma pening je kan. Hidung pagi-pagi sumbat tak? Pagi hidung kadang-kadang lah sumbat sikit. Ah, Tadi saya jadi- makan bayam ke apa ke, melayang. Buang air besar keluar sayur tak? Ada sikit-sikit ada. Kurangkan sayur je. Kurangkan Tapi sayur. Kalau saya tak ambil sayur pun kan, ambil pun melayang. Dia kurangkan sayur, kurangkan je. Kita adjust sayur yang kita makan tu sampai tak nampak dah. Nasi pun buat melayang juga tu kan. Kalau kembung, kalau kita reflux, kalau pagi tu reflux, hidung sumbat, lepas tu nak melayang. Melayang tu tahan lama lah orang kata kan. Tapi kalau bangun pagi tu tak ada hidung tu sumbat, susah sikit nak melayang. Sebab dia sumbat belakang tu, kita punya tube station tu belakang hidung tu dia sumbat sebab reflux. Telinga ada rasa bising tak? Tak ada. Telinga tak ada bising telinga tak ada bising, tak apalah. Apa tapi boleh workout boleh lah. Workout buat apa? Saya workout, saya jalan je keliling taman. Waktu berjalan tu melayang-layang tak? Melayang. Melayang tapi boleh kontrol lah. Boleh kontrol. Boleh Dia kontrol. selalu kan, saya lepas minum kopi dia melayang. Lepas makan, berangin sangat, dia melayang. Lepas tu sebelum makan tu urut tak pergi sedawa? Dia minum air pun ada juga. Urut tak pergi sedawa dulu? Nak urut tu tak dapat nak urut sangat. Urut lah pergi sedawa dulu. Urut pergi sedawa dulu. Kalau nak makan pun tak boleh makan kenyang. Urut pergi sedawa sampai boleh tarik nafas lawas, tarik nafas dalam baru makan. InsyaAllah melayang tu kurang. Sama juga. Sebelum workout pun buat benda yang sama juga. Tapi kalau nak ambil microbal tu boleh lah. Boleh Dia boleh tak teruk. Ambil setengah dulu. Ambil setengah dulu tapi praktis lah untuk minum air lepas tu urut pergi sedawa sampai nafas lawas baru makan. Sebab benda tu pun membantu untuk kita punya recovery. Sebab kita tak stuck dalam mood stress tu 24 jam tu, kita tak stuck kan. Kita at least kita boleh keluar. Tuan, saya tengok soalan Tuan Faiz. Ya. Real B. Real B. Tak payahlah introduce microbal tu. Okey. Happy D dah ambil kan? Saya ambil Happy D dengan Real C. Okey lah. Okey, tak apa. Kita introduce microbal tengok macam mana. Tapi ambil setengah aja dulu.
Okey, baik. Kita tengok Tuan Faiz. Tuan melayani kategori vertigo ke? Dia memang kategori vertigo lah. Dia mula dia rasa macam duk tabut, rasa atau macam pening. Kalau teruk sikit dia macam naik lift, macam terbang. Lagi teruk sikit dia naik memusing. Lagi teruk lagi dia rasa macam ada air dalam telinga dengan memusing sekali. Tapi check dulu dengan ENT apa semua. Kita check lah. Check. Kalau dia pun tak jumpa apa, lepas tu kalau dia tak jumpa apa, kita kata sebab tube station tersumbat lah. Tube station tersumbat ni boleh je cara nak buka dia macam masuk macam syringe kat itu, dia buka bagi keluar bentuk cecair tu, lepas tu dia okey lah. Selalu macam tu lah. Tapi tak tahu kat Malaysia ni tak buat apa prosedur tu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tuan Luqman masuk ujung dah pun. Okey, baik, kita ada 5 minit lagi, kita habis 12.30 lah. Ini kita habis cepat sikit. So, kita ada urusan sedikit untuk dibuat. Okey, baik, kalau ada soalan silakan tanya soalan. Hari ni siapa TikTok saya pun nak fikir apa TikTok tajuk nak buat tu hari ni? Ada idea Tuan Razman? TikTok apa idea nak bagi orang seronok tengok ni? Workout lah. Workout apa? DEO dengan workout kot. Boleh lah topik tu, boleh lah. Tak mau bagi topik susah sangat. Kalau sedawa kadang-kadang sampai telinga berdengung tu kenapa tuan? Dia biasa. Tak ada masalah apa. Biasa saja. Dia bukan masalah pun. Apa kita punya MBB Go macam mana Tuan Razman? Boleh online ni? Ya, yang apa benda yang function apa semua tu semua dah siap buat dah. Semua ni masih tunggu lagi kat part iOS dia nak bagi approval dia tengah check. iOS ni dia check tau apa benda yang kita submit kat dia check, sebab tu dia akan tanya dan kita kena jawab, lepas tu dia check lagi lah. Aduh. Tapi dah siap lah yang kita buat itu semua dah siap lah. Siap lah, saya update lah kat saya ada punya baru punya. Tapi kalau bawa pakai Android saya boleh bagi yang latest. iOS tak boleh bagi lah, dia bagi test flight pun tak boleh. Macam Taki minta itu Android. Saya kat Taki pun dah latest. Tapi kalau macam iOS tak boleh bagi saya test flight. Test flight pun dia kena submit juga dulu. Test flight submit juga dulu. Problem juga tu. Nanti saya check dengan Syam sebab yang iOS yang publish iOS dia jaga, dia check. Okay, alright. Hidup Android. Tajuk kenapa workout bantu GERD pulih tuan. Tajuk kenapa workout boleh lah. Tajuk ni kita buat untuk Tuan Fazjo lah. Kita buat hari ni lah. Workout apa yang bantu untuk GERD ni? Kenapa kalau GERD kena workout? GERD tak boleh workout ke Ustaz? Saya tajuk fikir tajuk Ustaz. Sebab orang cakap banyak kata time GERD tak boleh workout GERD tak boleh workout sebab apa, dah gila ke? Okay. Biasa. Okay. Dia workout TikTok punya community ni dia kena lock sikit. Okay, baik. Kita pun dah habis dah ni. Okay, baik. Kita habiskan dekat sini sebab kita tak ada soalan dah. No? Okay, baik. Terima kasih semua. Terima kasih banyak. Kita jumpa untuk esok. Saya nak buat TikTok Ustaz. Okay, baik. Thank you very much. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, baik. Ustaz, sebelum tu untuk esok kita ada Dr. Ed punya presentation lah mengenai macam mana bakteria usus ni secara detail macam mana bakteria usus ni kaitan dia dengan kita punya mental. Macam mana dia efek kita punya mental. Kalau ada masalah sibuk apa semua ni, itu saja. Okay, baik. Terima kasih semua. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.